Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansar ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata billahi al-'aliyyil 'azim. Para alim ulama, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita sambung pengajian kitab kita 40 hadis akhlak mulia. Kita sambung hadis yang keempat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW, yang telah dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah baginda SAW daripada Mekah ke Madinah. Seorang yang sangat faqih kerana mendapat keberkatan daripada doa baginda SAW. Melalui doanya, Allahumma faqihu fid din wa alihu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefaqihan, yakni kepada Ibn Abbas dalam agama, ajarkanlah kepadanya ta'wil. Kata Ibn Abbas, satu ketika Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, Asyadi Abdul Qis, sesungguhnya pada diri kamu ada 2 perkara yang dicintai oleh Allah, lemah lembut dan juga tenang. Keterangan ketika rombongan Bani Abdul Qis datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap kepada baginda. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sempat mandi menukar pakaian. Tindakan ini dibuat oleh semua ahli rombongan Abdul Qis kecuali seorang saja daripada kalangan mereka, Asyadi bin Abdul Qis. Sebelum menemui Rasulullah alaihi wasallam, terlebih dahulu beliau mandi menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Apabila Asyadi datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus saja baginda sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perkataan di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tindakan Asyadi yang penuh ketenangan sopan santun itu. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, asbab wurudil hadis, sebab berlakunya hadis ini. Pada satu ketika datang satu rombongan menemui Nabi SAW. Kebiasaannya mana-mana rombongan yang datang, Nabi akan menempatkan rombongan tersebut di masjid Nabi SAW. Lalu rombongan yang datang itu, bila mana mereka sampai di Madinah, mereka tidak mandi, tidak tukar pakaian, terus saja mereka bertemu Rasulullah. Melainkan hanya salah seorang daripada kalangan mereka yang bernama Asyadi bin Abdul Qis, di mana Asyadi bin Abdul Qis mandi, menukar pakaiannya, memakai minyak wangi. Barulah beliau datang menemui Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan kepada Asyadi bin Abdul Qis, inna fika, sesungguhnya dalam diri kamu ada 2 perangai, yuhibbuhum Allah, yang Allah suka 2 perangai ini. Satu, al-hilmu, lembut, yang telah kita bicarakan pada hadis yang lepas. Yang kedua yang dinyatakan oleh Nabi SAW, iaitu al-anatu, iaitu tenang, tidak tergesa-gesa. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, seandainya kita
melihat perbahasan di kalangan para alim ulama, apabila mereka membahaskan iaitu berkenaan tergesa-gesa ini, termasuklah di antara yang dibahaskan oleh para alim ulama iaitu perihal satu firman Allah dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah menyatakan khuliqal insanu min ajalin, dijadikan manusia itu dalam keadaan tergesa-gesa. Lalu para alim ulama ada yang menafsirkan, yang dikatakan ajalin tergesa-gesa dalam ayat ini iaitu maknanya tanah. Pendapat ini dilemahkan oleh para alim ulama. Ada yang menyatakan tergesa-gesa itu penciptaan Nabi Adam AS, yang sepatutnya selesai penciptaannya sebelum petang, tetapi ditamatkan penciptaannya itu pada waktu Jumaat. Ini juga dilemahkan oleh para alim ulama. Yang diterima oleh para alim ulama, maksud tergesa-gesa dalam surah Al-Anbiya ini iaitu memang tabiat manusia ini ada tergesa-gesa ini. Tabiat manusia ada tergesa-gesa. Lalu inilah pandangan yang diterima oleh para alim ulama. Bila mana bercakap tentang tergesa-gesa ataupun gopoh-gapah ini, hadirin hadirat, pada sebulan yang lepas, pada lebih sebulan yang lepas lah, bagaimana berlaku iaitu satu kejadian rompakan. Kita tahu apa natijah dia. Perompak tersebut dah berjaya ditangkap, tetapi keluarga si mati menyatakan rasa tak puas hati bila mana gambar-gambar si mati diedarkan secara meluas, iaitu dalam menerusi internet. Kalau kita melihat kepada penyebaran ini, sudah pasti di sana iaitu tidak ada ketenangan. Bila mana kita terima satu maklumat, maka kita sebarkan maklumat tersebut tanpa kadang-kala kita mengambil kira adakah ianya mendatangkan maslahah atau sebaliknya mendatangkan mafsadah, perlu ataupun tidak perlu. Kerana kita nak seronok hari ini, sepatutnya kita tenang, kita berfikir apakah keperluan di sebalik penyebaran tersebut. Itu satu. Kemudian dengan kecanggihan teknologi pada hari ini macam-macam, tuan-tuan ya, yang disebarkan. Termasuklah tadi saya dan rakan-rakan menegur, kami rakan-rakan daripada Yaman ni dah ada WhatsApp dia sendirilah. Bila mana salah seorang daripada rakan ni dia buatkan satu bicara berkenaan seorang ustaz yang daripada Perak tu apa semua tu, yang masuk majlis tertinggi tu. Lalu rakan saya yang nakal ni dia buat dialog tu apa semua. Lalu saya tanya, betul ke dialog ni? Kalau tak betul, kenapa disebarkan? Itu bahaya. Saya kata tak payah sebar apa semua. Kalau kita seronok, yelah, bila mana saya baca tu memang seronok lah, memang seronok. Tetapi walaupun seronok itu tak boleh. Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW sebab yang membawa turunnya ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Sebabnya seorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Aqabah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada perkampungan Bani Muttalib. Lalu bila mana Al-Walid bin Aqabah pergi ke perkampungan Bani Muttalib, maka masyarakat di perkampungan tersebut dia keluar beramai-ramai. Bila mana keluar beramai-ramai, mengejutkan iaitu Al-Walid bin Aqabah yang menyangkakan mereka yang keluar beramai-ramai ini nak serang dia. Dia balik cerita dekat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menugaskan iaitu Khalid bin Al-Walid. Bila mana Khalid bin Al-Walid pergi, Khalid bin Al-Walid menugaskan seorang, kamu siasat dulu. Bila mana disiasat, ketika mana datangnya azan sembahyang, dikumandangkan azan, takkan keluar daripada Islam kumandangkan azan. Kemudian mereka keluar beramai-ramai untuk salat, takkan orang keluar daripada Islam sembahyang. Lalu turun ayat ini,
Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, sebab itu tenang ini perkara yang sangat utama. Sebab itu di antara perkara-perkara yang digariskan oleh para alim ulama, di antaranya iaitu yang boleh kita ringkaskan dalam konteks kita berdoa. Dalam konteks berdoa, dia tak perlu tergesa-gesa. Setengah kadang-kala bila mana kita berdoa, kita akan tanya, bila nak dimakbulkan ni? Nampak macam tak makbul je. Kadang-kala kita nak tergesa-gesa, iaitu dia punya kesannya kepada kita. Jangan. Yang kedua, bila mana hadirin hadat, iaitu kita datang untuk mengerjakan solat. Mengerjakan solat. Kerana pernah berlaku di satu tempat, ini saya cerita. Lelaki ini, dia bersembahyang di surau ataupun masjid lah, di mana dia tak nak melepaskan iaitu takbiratul ihram selepas tu imam. Dia besar benda tu. Kenapa besar? Dalam satu hadis yang juga dilemahkan oleh para alim ulama, Nabi menyatakan siapa yang bersembahyang berjemaah takbiratul ihram selepas tu imam 5 waktu dalam tempoh 40 hari, dia akan dapat 2 pelepasan. Satu daripada neraka, yang kedua daripada kemunafikan. Lalu lelaki ni dia naklah benda tu. Okay. Bila mana azan dekat masjid, dia pun masuk dalam keretanya, undur ke belakang. Dia tak perasan masa dia undur ke belakang tu anak dia ada. Maka dia undur, dia langgar anak dia dekat belakang. Anak dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Bila mana kita buka hadis Nabi SAW, memang Nabi tak bagi kita pergi sembahyang dalam keadaan kita berlari. Tak payah. Nabi kata datang dengan tenang, kata Nabi. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu dapat, kamu dapatlah, kata Nabi. Apa yang kamu luput, kamu hilang, kamu sempurnakan yang kamu tak dapat itu. Tak payah nak tergesa-gesa. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, termasuklah di zaman Nabi SAW, Nabi pernah marah bila mana ada di kalangan para sahabat ni, bila mana mengambil wuduk ni dalam keadaan tergesa-gesa, nak cepat. Bila mana nak cepat, ada tempat yang tidak kena air wuduk. Kemudian Nabi menyatakan dalam nada yang marah, wailul lil aqab. Nabi kata celaka, iaitu kepada tumit-tumit. Maksudnya iaitu bila mana kita berwuduk tak kena. Sebab tu dia tak boleh tergesa-gesa. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, contoh yang seterusnya yang dibawa oleh para alim ulama, iaitu contoh yang ketiga dalam fatwa. Kata Imam Malik bin Anas, siapa yang memberikan fatwa tanpa dia memikirkan, tanpa dia merenung, tanpa dia kaji, tanpa dirasah, kata Imam Malik, dia seorang yang bodoh. Seorang yang bodoh. Dia nak cakap je apa semua. Hadirin hadirat yang saya yang saya kasihi sekalian. Yang kelima, yang keempat, iaitu dalam dakwah. Bila mana kita berdakwah, kita nak kesannya cepat. Hari ini kita berdakwah, besok kita nak tengok orang berubah dah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Hari ini kita berdakwah, kita nak besok dia berubah. Tak boleh. Dia makan masa. Sebab tu kata Nabi, kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jil lahum. Sabarlah, kata Allah, sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada rasul-rasul, jangan tergesa-gesa. Tak payah nak tergesa-gesa. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kan banyak kan kadang-kadang nak tergesa-gesa. Kenapalah tak berubah semua tuan-tuan ya. Hadirin hadirat, kadang-kadang yang kita dakwah hari ni lagi 10 tahun dia baru berubah. Kadang-kadang kita cakap hari ni baru 10 tahun, hadirin hadirat 5 tahun baru dia sedar apa semua. Tuan-tuan ya. Hadirin hadirat yang seterusnya, kata para ulama yang keempat dalam konteks, iaitu takfir, tabdi', tadlil, tafsir. Kadang-kadang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Hari ini banyak berlaku ni.
Hari ni hadirin hadap, benda ni tak tahulah macam mana. Terutamanya dengan kecanggihan teknologi ni, hadap dia lagi cepat. Tak setuju hadirin hadap, Qaradawi sesat, yang ni sesat, yang ni sesat, yang ni sesat. Mudah hadirin hadap menyesatkan orang. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafiru faqad ba biha ahadahuma, siapa yang berkata kepada saudara wahai kafir, maka kata kafir tersebut dia kembali kepada salah seorang, sama ada yang dikatakan kafir atau yang menyatakan kafir. Sebab itu hadirin hadap dia kena berhati-hati. Saya pernah bawa di surau yang sangat mulia ini, hadirin hadap, beberapa kisah. Saya tak nak ulang lah. Kisah, kalau tuan-tuan masih ingat, kisah bagaimana seorang faqih yang sangat besar, Al-Imam Al-Auza'i, yang menyatakan muncul di Kufah seorang pembuat bid'ah, iaitu Abu Hanifah. Disebut kepada siapa? Disebut kepada Abdullah bin Mubarak, seorang muhaddis daripada Khurasan. Bayangkan masa tu hadirin hadrat, bukan ada internet, bukan ada WhatsApp hadirin hadrat, bukan ada Facebook. Bagaimana hadirin hadrat Al-Auza'i boleh hadirin hadrat mendapat cerita tersebut, sedangkan dia pun tak kenal Al-Imam Abu Hanifah. Dia tak kenal siapa Al-Imam Abu Hanifah. Yang bagusnya Abdullah bin Mubarak, dia tak macam kita hari ni. Bila mana dia dengar Al-Auza'i menyatakan muncul seorang pembuat bid'ah di Kufah, kalau kita hari ni berada di tempat Abdullah bin Mubarak, kita kata ya dah, ya memang betul lah kamu cakap, tapi kita hari ni. Tetapi Abdullah bin Mubarak dia tenang, dia tenang, dan dia menyatakan kepada Al-Auza'i berkenaan beberapa masalah fiqhiyah, masalah fiqh, bagaimana seorang alim menyelesaikan masalah fiqh tersebut. Sehingga bila mana Al-Auza'i dengar, dia rasa hebat. Rasa hebat ni, dia kata siapa lelaki ni? Abdullah bin Mubarak dia tak bagi tahu Abu Hanifah, dia sebut nama sebenar kepada Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Al-Auza'i dia tak kenal, dia tak tahu Nu'man bin Thabit ini nama kepada Abu Hanifah. Maka kata Al-Auza'i, teruslah kamu belajar dengan dia, dia ni hebat apa semua. Barulah Abdullah bin Mubarak menyatakan dialah Abu Hanifah. Bila mana dengan Abu Hanifah, Al-Auza'i dia rasa bersalah, minta dengan Allah supaya Allah pertemukan dia dengan Al-Imam Abu Hanifah supaya boleh minta maaf. Hari ni tak ada minta maaf. Hadirin hadirat je bawa cerita, sebar cerita apa semua, tak ada nak minta maaf apa. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, apa saja urusan mesti dilakukan dengan tenang dan tidak gelojoh. Contoh memandu kereta supaya urutan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik, lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dengan kelang kabut tergesa selalunya tidak mendatangkan hasil yang baik. Kata Abu Hatim Al-Busti, kata beliau, kebiasaannya seorang yang tergesa-gesa dalam tindakannya, maka dia akan berkata sebelum dia memahami sesuatu. Biasanya lah, kata Abu Hatim Al-Busti, seorang yang tergesa-gesa dalam tindakan dan juga ucapannya, perangai dia ni, satu, dia akan berkata-kata sebelum dia faham. Dia cakap baru dia fikir lepas tu. Banyak hari ni yang pernah saya bawa di surau ini apa semua, isteri menuntut cerai daripada suami, suami geram sangat dengan isteri, dia bagi talak 3 dekat isterinya. Tenang, bila mana tenang, kewarasan dia datang balik. Bila mana waras balik, tenang, masa tu baru dia fikir. Tetapi talak dah dilafazkan, boleh nak patah balik? Tak boleh dah. Nak patah balik, bercerai lah apa semua. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, biasanya orang yang tergesa-gesa ini dia akan berkata-kata dulu, baru tu baru dia faham. Hadirin hadirat, yang kedua iaitu menjawab sebelum memahami sesuatu. Orang yang tergesa-gesa ini
Dia suka jawab hadap sebelum dia memahami sesuatu. Tentang dia takut nanti bila mana hadap orang tanya dia tak jawab, orang kata ustaz ni lekeh ke apa. Tentang macam Ustaz Azhar tu dia lain lah. Tentang dia banyak baca buku. Hadirin hadrat yang macam saya ni, hadirin hayat yang tak berapa cerdik ni, hadirin hadrat, bila mana orang tanya hadirin hadrat, tak payah nak segan, tak payah nak malu. Jawapan yang paling selamat kata Imam Malik, wallahu a'lam. Orang nak kata lekeh ke, orang nak kata tak cerdik ke, orang nak kata ustaz belajar apa ke, itu dia punya pasal lah. Hadirin hadrat, kerana itu menyelamatkan kita daripada kita merapu apa semua. Kita merapu. Sebab dalam hadis yang pernah kita bawa satu ketika dulu, kata Nabi, Allah tak suka tiga perangai manusia yang Allah tak suka. Satu, qala wakila, banyak cakap, popek apa semua. Hadirin hadrat, tengah kuliah cakap, khutbah dia cakap, hadirin hadrat, pergi dekat mana lagi dia bercakap tuan-tuan, dekat kedai kopi, hadirin hadrat banyak cakap je hadirin hadrat, kerja dia. Yang kedua, kathratus su'ali, banyak tanya. Yang ketiga, ida'atul mal, mensia-siakan harta. Mensia-siakan harta. Tiga perangai yang Allah tak suka, hadirin hadrat, yang saya kasihi sekalian. Sebab itu sebelum kita nak jawab, kita tenang dulu. Kalau tak reti, sebut sajalah wallahu a'lam, hadirin hadrat. Yang ketiga, kata Abu Hatim Al-Busti, iaitu seorang yang mencela, hadirin hadrat, setelah dia memuji seseorang. Biasanya orang yang tergesa-gesa dia cela orang, lepas tu baru dia puji. Tentang orang dari sudutnya hadap, puji dulu, baru hadirin hadrat kita sebut yang tak bagus dia. Tapi kita hari ni kita cela dia macam-macam hadirin hadrat, baru kita puji dia. Itu kata Hatim Al-Busti, hadirin hadrat yang saya kasihi sekalian. Dan hakikatnya kata Abu Hatim Al-Busti, orang yang tergesa-gesa ini dia akan menghadapi penyesalan dalam hidupnya. Yang kedua, dia jauh daripada keselamatan. Orang yang tergesa-gesa, keadaan yang dibuat dengan kelang kabut, tergesa-gesa yang tidak mendatangkan hasil yang baik, bahkan akan mengakibatkan kerosakan, penyesalan serta kerugian. Biarlah lambat asalkan selamat. Cubalah ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Allah Ta'ala menciptakan, berkuasa menciptakan apa saja dengan firman-Nya, kun, jadilah, maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Allah Ta'ala kuasa menciptakan langit dan bumi dengan sekelip mata. Tetapi Allah Ta'ala mahu mengajarkan kita supaya tenang, tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu yang baik, supaya hasil yang didapatkan daripada usaha tersebut lebih baik, lebih sempurna. Hadirin hadrat, bila mana kita buat tergesa-gesa, tentang kata orang benda tak comel lah, tentang benda hadirin hadrat yang tak sempurna. Sebab itu salah satu lagi yang dibicarakan oleh para alim ulama dalam konteks al-ajlatu ini, tergesa-gesa ini, iaitu perbezaan al-ajlatu dan juga wal mubadirah, menyegerakan. Apa beza dia tuan-tuan? Saya ambil contoh. Tiba waktu semayang, hadirin hadrat, kita disuruh menyegerakan semayang. Tentang dan bila mana kita nak berwuduk, kita tak disuruh tergesa-gesa, berwuduk dengan baik, dengan sempurna. Dan bila mana kita nak datang untuk solat, macam saya sebut di awal tadi, tak perlu tergesa-gesa. Sembahyang, hadirin hadrat, datang dah keadaan tenang. Bila mana kita sembahyang, tak perlu tergesa-gesa. Tentang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Sebab itu Allah dah buat elok dalam sembahyang ni ada tamak ninah. Dan tamak ninah tu apa? Tamak ninah ni mengajar tentang kepada kita erti ketenangan. Erti ketenangan. Sebelum hadirin nak beralih, ada tamak ninah. Kenapa tenang? Sebab itu sebelum kita nak buat sesuatu, kita fikir dulu. Nak buat sesuatu, kita fikir. Kalau bagus, kita buatlah. Kalau tak bagus, tak payah. Tentang kalau cerita, tentang cerita ke apa, maklumat ke apa ini, kalau yang tak bagus, tak payahlah nak sebarkan. Kalau bagus, sebarkanlah. Contoh tentang
Saya bawa satu contoh benda yang baik lah. Saya bawa contoh ini di mana-mana hadirin hadirat saya berkuliah pada bulan ini, iaitu kisah yang berlaku di kampung Batu Badak. Tahu tuan-tuan? Adik-adik saya tahu? Baca ke tak baca kisah jasad tak repuk, kain kapan tak repuk, jasad tak hancur, yang berlaku di Johor. Yang tu nak sebar tak apa. Kerana benda yang baik, benda yang boleh memotivasikan orang supaya menjadi lebih baik, jadi macam dia orang. Tuan-tuan, itu cerita tak apa. Tapi nak cerita tersebut hadirin hadirat pastikan betul, jangan tokok tambah. Hadirin hadirat ya, apa yang bagus hadirin hadirat yang boleh kita berkongsi, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Antaranya yang diceritakan Rahmat binti Rauf, seorang tentera. Rahmat binti Rauf dia tak pernah tinggal solat. Mungkin tuan-tuan kata, saya pun tak tinggal solat ustaz, tapi tengok kualiti solat. Kualiti kita solat sama ke tak sama? Semua orang solat. Tapi kualiti solat, A sembahyang asarnya hadirin hadirat 4.40. B sembahyang asarnya tuan-tuan menang 40. Sama ke tak sama? A sembahyang subuh hadirin hadirat 5.50. B sembahyang subuh hadirin hadirat pukul 7. Lagi 10 minit hadirin hadirat nak masuk waktu syuruk apa semua. Berkualiti tak berkualiti? Tak kualiti. Yang kedua, Rahmat binti Rauf ini hadirin hadirat, dia akan memastikan salatnya berjemaah. Yang ni hebat. Yang ketiga, Rahmat binti Rauf, dia akan memastikan jemaahnya di surau ataupun masjid. Lagi hebat. Yang keempat, kata anak saudara dia, pernah satu ketika pak saudara dia ni minta dipapah, dipimpin oleh orang untuk dibawa ke surau nak solat berjemaah. Yang ni dahsyat. Yang ni nak cerita tak apa, tuan-tuan. Nak sebar tak apa, hadirin hadirat sebar. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Hadirin hadirat banyak lagi lah tuan-tuan ya. Kan nak cerita benda-benda pelik. Jasad tak hancur, kain kapan tak hancur. Di Mekah tuan-tuan ya, di Mekah, saya dah lupa tahun bila. Di Mekah pernah berlaku satu kejadian ketika mana satu kubur digali di Ma'la. Ma'la ini biasanya kalau musim haji, musim umrah apa semua, kubur-kubur digali dia letak yang baru. Bila mana digali satu kubur nak letak yang baru ini, orang terkejut, yang lari-lari Kenapa? Ada satu jenazah dalam kubur tu berada dalam posisinya duduk, dalam kedudukan duduk, tangan pegang Quran. Mungkinlah kalau saya bawa cerita ni orang tanya, betul ke ustaz ni? Tuan-tuan, ini bukan cerita dalam mangga, bukan tuan-tuan. Mangga memang tak boleh pakai hadirin hadirat, mastika pun bukan. Kalau ada orang tanya, dia kata betul. Saya kata kalau kita refer kepada hadis, memang tak pelik. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat, kata tentang refer kepada hadis. Nabi kata para anbiya ini dia tak mati. Yusalluna fi kuburihim. Para anbiya sembahyang dalam kubur mereka. Tuan-tuan fikir, sembahyang macam mana? Kubur sempit. Tuan-tuan ya, okey. Bila mana kita mati, saya meninggal dunia, hadirin hadirat meninggal dunia, bawa ke kubur, letak dalam lubang kubur, orang timbuh kita. Orang timbuh kita, orang balik. Bila mana orang balik, kata Nabi, datang malaikat mendudukkan kita dalam kubur. Duduk bagaimana? Tak tahu sifat dia. Quran tak pelik. Kenapa tak pelik? Soalan yang telah dibocorkan dan jawapan yang telah diberikan oleh Rasulullah, salah satu yang akan ditanya iaitu tentang Al-Quran. Tapi yang hebat siapa lelaki? Yang tu kita nak sebar. Tentang sebarlah yang tu, bagus. Biar kita ambil semangatnya, ambil perangainya. Lelaki ni seorang Ethiopian, seorang Habsyi, Negro. Apa kerjanya? Tukang lap Masjidil Haram. Tukang lap Masjidil Haram. Lap apa? Lap air Zamzam. Apa kaitan dia dengan Al-Quran? Bila mana
Tidak ada air zam-zam yang tumpah untuk dia lap, dia akan sandar dekat dinding baca Quran. Macam itulah yang seringkali dibuat bila mana tak ada air zam-zam yang tumpah untuk dia lap, dia akan sandar dekat dinding baca Quran. Yang tu nak sebar-sebar. Tantang duk sebar hadirin hadat apa? Tantang ya ni cipta nak kahwin hadirin hadat harga 13 juta pun tak payah ha. Hadirin hadirat, benda mengarut hadirin hadirat ya, tak payah nak sebar benda-benda macam tu hadirin hadat. Secara tidak langsung benda tersebut tak elok, kita sebar benda yang tak elok. Mungkin niat kita hadirin supaya orang ambil pengajaran, tapi secara tidak langsung kita telah menyebarkan benda yang tak elok. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, termasuklah kisah di Kampung Batu Badak itu seorang wanita. Seorang wanita tantang, dia pendiam wanita ni. Dikatakan oleh sahabat handainya, kaum kerabatnya, Mihram binti Ja'far ni seorang yang pendiam, pemurah, patuh pada suaminya, kuat berzikir dan mengajar Al-Quran secara percuma kepada anak jiran dia. Bayangkan hadirin hadirat ya, kai kapang tak hancur, jasad tak hancur. Jadi kita nak, saya sebulan yang lepas, hampirlah sebulan yang lepas, seorang Ustaz Amir Muttaqin Abdul Ghani, pernah dengar nama dia? Mungkin pernah datang kot suara tantang ni. Ustaz Amir Muttaqin Abdul Ghani, saya baru kenal dia, kemudian dalam WhatsApp tu hadap dia hantar gambar bagaimana dia menguruskan satu jenazah seorang ustaz yang meninggal dunia dalam usia 41 tahun. Ustaz Azrul Hakim pergi tentang semasa hari kematian dia lah. Ustaz Azrul pergi apa semua. Kata Ustaz Amir Muttaqin yang menguruskan jenazah ustaz ni, sikit najis pun tak keluar, dahi berpeluh. Yang tu nak sebar-sebar benda yang bagus hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Allahu Akbar. Tantang ya, tidak ada ketenangan dalam diri kita tantang. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, satu hadis daripada Sah bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, al-ajlatu minasyaitani wal anatu minallahi. Tenang, tergesa-gesa daripada syaitan, maka tenang itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, Allah Ta'ala kuasa menciptakan apa saja dengan firman-Nya kun, maka jadi sesuatu itu dengan serta-merta. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan langit dan bumi sekelip mata, tapi Allah Ta'ala mahu mengajak supaya tenang, tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu, supaya hasil yang didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih sempurna. Hadirin hadirat, tengok tentang ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia mengajar kita ni untuk tenang daripada firman Allah. Allah boleh nak buat sesuatu tentang, Allah kata jadi. Tetapi kenapa Allah buat manusia pun tentang, ada proses dia, ada pemerekatan dia. Dan Allah menjadikan langit dan bumi ni hadirin, kalau Allah nak kata jadi. Allah nak ajar apa? Macam tu juga kita manusia, kita buat sesuatu hadirin hadat dalam konteks dakwah ke apa, kita buatlah hadirin hadat secara tadarruj, berperingkat-peringkat tentang ya. Tak payah nak tergesa-gesa, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Buat tenang supaya hasil yang kita perolehi daripada apa yang kita fikirkan secara teliti itu hadirin hadat baik kesannya. Hadirin hadat, baik kesannya bukan bermakna tentang setelah kita buat tu tidak akan ada kecacatannya. Tak ada. Selagi mana kita nama manusia, hadirin hadat, kita bukan Tuhan. Setelah sempurna apa yang kita buat itu, akan ada juga tentang kurang dia. Tentangnya kurang dekat sini, kurang dekat sana. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, yang penting hadirat kita tenang, kita berfikir, kita diam. Hadirat kita berfikir. Sebab tu kata para alim ulama, bila mana para hukama, para alim ulama mereka membicarakan berkenaan as-samtu. Sumtu ni diam. Ada diam yang dikenaki dalam agama. Tentang diam yang dikenaki dalam agama, diam dalam keadaan dia berfikir sebelum dia nak mengungkapkan sesuatu, sebelum dia nak melaksanakan satu tindakan. Diam tersebut
dikendaki dalam agama. Adapun diam yang tidak dikendaki dalam agama, antaranya diam hadap dalam persaksian. Peguam kata dekat dia, kamu jangan cakap, kamu diam apa semua. Dia tahu kisah benar, diam dia khianat. Diam tersebut tidak dikendaki dalam agama. Ada diam yang sombong. Sombong kenapa? Dia tengok siapa yang tanya dia. Lekeh, dia kata tak payah tanya, tak payah jawab lah apa semua. Tak boleh. Ada diam hadirin hadirat yang dikatakan diam yang bodoh, tapi dia selamat. Diam yang macam mana? Bila mana ditanya satu perkara dekat dia, dia tak tahu. Dan kerana dia tak tahu tu, dia diam. Diam tersebut selamat. Daripada diam yang kedua tadi, hadirin hadirat, atau diam yang sombong itu, yang tidak kendaki dalam agama. Bermakna sebelum kita nak mengungkapkan sesuatu, nak melakukan sesuatu, kita diam. Kita diam. Diam dalam erti kata hadirin hadirat, berfikir. Sebab itu dalam hal ini para alim ulama menyatakan tafakkurus sa'atan najatul abad. Kita berfikir satu saat saja kita berfikir sebelum kita nak buat, maka keselamatannya hadirin hadirat abad selama-lamanya hadirin hadirat. Kalau kita tak fikir, dia banyak natijah hadirat yang buruk apa semua, tentang bercerai, kemudian nak patah balik apa semua, dah cakap dah apa semua hadirin hadirat macam-macam tentang termasuk kalau tentang melihat dalam konteks usul fiqh, dia ada satu kaedah, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmanihi. Siapa man ista'jala qabla awani, siapa yang tergesa-gesa sebelum sampai masanya, dihukumkan hadap haram dia mendapat perkara tersebut. Contoh dalam soal hadis hadap perwarisan, tentang anak dia nak tergesa-gesa dapat harta, dia bunuh pak dia, sebelum sampailah masa dia pak dia mati, dia dapat. Tetapi nak sangat pelahap sangat dengan harta, dia bunuh pak dia, hadirin hadap, menyebabkan dihukumkan dia tak dapat. Kerana la yathruqati, hadirin hadap, pembunuh tak boleh mewarisi, tak boleh. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, tentang yang terakhirlah daripada saya minta maaf tentang peri. Saya nak sebut, saya sebut di mana-mana tentang supaya kita sama-sama berdoa supaya negeri Selangor ni dapat cuti dah hari Jumaat. Tentang rakan-rakan saya bertanya kepada YB Salihin yang exco tu, dia kata cuba gerakkan perkara ini melalui NGO. Saya tak ada NGO, cuma rakan-rakan saya ada NGO. Saya kata meletaklah nama aku juga. Supaya kenapa? Supaya ada saham lah tentang ada saham apa semua. Johor, hadirin hadirat, dia dah cuti dah dulu-dulu, kemudian dia kembali kepada hari Jumaat balik setelah 1994. Katanya, saya tak tahu, tadi saya sembang dengan Ustaz Ali Tuan, dia kata Selangor ni dia bermula cuti hari Ahad ini bermula 1966. Saya tak tahu tentang orang Selangor lebih tahu daripada saya. Tapi kalau tanya saya, lebih baik cuti daripada tak cuti, hadirin hadirat. Kerana bila mana kita cuti hari Jumaat, tentang bab tergesa-gesa ni, hadirin hadirat, bila mana habis khatib baca khutbah tentang terus dia belah. Pernah berlaku tentang tok khatib baca khutbah lama, tentang dia tengok jam dia, hadirin hadirat, kemudian dia belah apa semua sebelum sembahyang. Dia ada juga. Cuba kita bayangkan kalau cuti, tak ada dah kamu nak bacalah panjang mana pun tentang bacalah panjang. Kalau di Yaman dulu, tentang Yaman dia cuti hari Jumaat, tapi pernah khatib guru saya, tok guru saya, dia baca hadap khutbah panjang. Tapi Badui orang Yaman ni hadap dia bukan kira apa, dia buat hadap macam bola tampar, hadirin hadirat, buat macam bola tampar, duduk kat belakang. Kita hadirin hadirat, walaupun kita rasa rimas macam khutbah dia panjang, kita tak buat macam tu. Tapi Badui dia kira apa hadap. Bermakna bila mana hadirin hadirat kita cuti hari Jumaat, tak ada tergesa-gesa dah,
Kenapa hari ini hadirin hadap, katakanlah pejabat ofis hadap dilepaskan keluar 12.30. 12.30 nak ke darah lagi. Tuan-tuan, nak ke darah lagi hadirin hadap. Ustaz dah kata dah, kalau khatib naik atas mimbar, kamu tak dapat pahala. Kosong saja. Ada orang melawak dengan saya, habis ustaz tak payah sembahyang, tak payah datang, dah kosong dah apa semua. Saya buat analogi, saya kata macam orang darah harap, satu teguk apa semua, satu teguk 40 hari tak diterima. Adakah bermakna dia tak payah sembahyang? Kena sembahyang juga. Hadirin hadirat, memang hadis menyatakan bila mana kita datang awal, setelah kita mandi solat, kita mandi hadirin hadirat, iaitu sunat Jumaat, kita mandi sunat Jumaat. Sebenarnya kata Nabi, kamu mengangkat hadas yang besar, kamu datang, saat yang pertama pahalanya korban unta, kemudian lembu, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur ayam. Bila mana khatib naik di atas mimbar apa semua, malaikat akan duduk, buku tutup dah, buku kehadiran tutup dah. Cuba bayangkan, berlambak hari ni macam tu. Habis takkan hadirin hadap kita tak nak pahala? Macam mana kita nak mewujudkan benda ni? Kita cuti je lah, mudah tantang ni. Ada orang tak setuju dalam satu kuliah saya di masjid tu. Dia tak setuju. Dia kata nanti ramai orang tak sembahyang, kata dia. Saya pun tak tahu dia buat kajian dekat mana, kajian lapangan ke, kajian apa ke, hadirin hadap. Saya tak setuju, kata dia, nanti orang tak sembahyang. Saya jawab juga, saya kata cuti hari Jumaat pun berlambak tak sembahyang. Ada tak cuti hari Jumaat pun hadirin hadap berlambak tak sembahyang. Ada ke tak ada? Kan ada. Tantang ya. Termasuklah hadirin hadap bila mana kita cuti hari Jumaat ini, hadirin hadap kita dapat buat benda-benda sunnah yang mungkin dalam keadaan kita kesibukan kerja ini kita tak sempat nak buat benda tu. Contoh mandi, tuan-tuan boleh dapat pahala mandi hari Jumaat. Kalau kita mandi pukul 5 pun dah dapat dah. Tetapi afdal dia bila? Afdalnya sebelum salat Jumaat. Apa rasional dia? Apa justifikasinya Nabi suruh hadirat kita afdalnya sebelum salat Jumaat? Badan letih, hadirin hadap, nak segarkan badan, nak datang awal ni, kemudian kita mandi. Bila mana kita mandi badan segar, pakai minyak wangi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kemudian hadirin hadap balik. Sebelum kita nak balik, afdal ba'diyah Jumaat hadirin hadap 4 rakaat. Itu cuba buat 4 rakaat. Kalau kerja hadap setengah, dia balik awal. Ni keluar cepat ni, habis tok khatib, tok imam bagi sana pun keluar. Keluar kenapa? Nak kejar pancikap pula. Nanti merah. Dia kata bos panggil ke apa, kena tindakan disiplin ke apa-apa. Macam-macam lah tantang ya. Kalau saya kata cuti sajalah hadirin hadap hari Jumaat. Tantang tak nak? Saya nak haji. Kita kena berdoa lah, moga-moga sultan kita hadirin hadap dilembutkan oleh Allah, memperkenankan itu cuti pada hari Jumaat. Ada orang kata dekat saya, dia kata dalam suratul Jumaat Allah kata apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min. Bila mana selesai solat Jumaat, Allah suruh bekerja. Kan dia kata ustaz, kata kamu salah faham tu. Kamu salah faham hadirin hadap. Kata Ibn Abbas di banyak penafsiran dia, termasuk menghubungkan silaturahim, dia termasuk dekat situ. Tentang mencari rezeki pun masuk, tapi bukan semesti hadirin hadap kerja. Kemudian ada yang kata dekat saya, dia kata ustaz, dalam Islam tak ada cuti. Betul tuan-tuan. Tapi apakah salah kita cuti hari Jumaat? Lama dah kita cuti hari Ahad. Tentang ya, tak boleh. Allah. Sama-samalah kita berdoa hadirin hadirat ya, supaya kita dapat cuti hari Jumaat hadirin hadirat, supaya sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat laksanakan sebaik-baiknya hadirin hadirat pada hari Jumaat. Bila nak buat tu saya tak tahulah tuan-tuan ya. Nak tunggu memorandum dulu ke,
Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tutup hadirin hadirat dengan satu kisah lah, sebelum saya terlupa apa semua. Kisah ini mungkin saya pernah ceritakan di surau ini. Saya ceritakan, semoga-moga hadirin hadirat tidak berlaku dalam keluarga kita lah, keluarga saya, keluarga hadirin hadirat. Saya pernah cerita dulu sedikit, iaitu berkenaan bagaimana seorang ibu tidak dijemput oleh anaknya hadir ke kenduri, adik-beradik tak dijemput untuk datang kenduri anak saudara. Ceritanya ada sambungan tentang ya. Saya ringkaskan macam ni lah ceritanya. Dia seorang ibu ni, dia menyatakan sangat rindu untuk jumpa anak perempuan dia. Bagi tahu dekat anak lelaki dia. Kemudian bagi tahu dekat anak lelaki dia, mak rindu pada adik kamu apa semua. Anak lelaki dia kata, tak apalah, saya bawa lah mak pergi sana. Bawa mak dia pergi sana, ke rumah adik dia. Bila mana sampai di kampung adik dia ni, azan, berhenti untuk solat lah di masjid. Bila mana masuk masjid ni ada kanopi, ada kemah-kemah ni. Kemah apa? Kemudian keluar untuk sembahyang. Tiba-tiba meluru seorang budak apa semua panggil, Pak Ngah, Pak Ngah, Pak Ngah, Pak Ngah apa semua. Dia pun toleh anak saudara. Anak saudara tanya dia, Pak Ngah buat apa kat sini? Pak Ngah nak solat apa semua, nak pergi rumah kamu. Kamu buat apa kat sini? Kakak kahwin. Kakak kahwin, anak saudara kahwin, pak saudara tak tahu. Kemudian mak keluar. Mak keluarlah daripada kereta apa semua, bersalam dengan cucu apa semua. Datang anak perempuan dan suami dia. Datang anak perempuan dan suami. Datang anak perempuan dan suami ni, kata mereka kepada abang dan juga mak tu, maknanya anak menyatakan kepada mak dan juga abangnya, kata dia, yang kami jemput tak datang, yang tak dijemput pula datang apa semua. Yang cerita ni anak bongsu. Anak bongsu cerita dekat saya. Cerita dulu dah, habis dah cerita tu apa semua. Ustaz dia tak panggil pun saya adik-beradik, mak pun dia tak panggil apa semua. Habis cerita tu. Sebulan yang lepas, yang anak bongsu tu cerita dekat saya, Ustaz, sekarang abang ipar saya dia kena stroke. Kenapa? Yang angin ahmar tu apa semua sebelah badan dia. Sepatutnya dia dirawat rumah dia lah. Tak, anak dia ada yang dah dewasa apa semua, sepatutnya macam tu. Tapi dibawa ke mana? Dibawa ke rumah mak mertua. Mak mertua yang dia tak jemput hadir kenduri anak dia tu. Kemudian kakak saya, Ustaz, dia telefon saya. Sebut dekat saya, kamu tak nak ke datang ziarah, tengok abang kamu yang sakit ni, abang ipar yang sakit ini. Saya dah lama pendang ni, Ustaz. Hari tersebut saya lepas, baru kamu sedar kamu ni adik-beradik, kamu ada mak, baru kamu tahu jalan nak pergi rumah mak. Saya sebut semua, tuan-tuan ya. Ini yang berlaku. Tuan-tuan dengar macam cerita drama, tak, memang cerita betul yang berlaku hadirin dalam masyarakat ni. Tuan-tuan, sebab tu moga-moga hadirin hadirat perkara ini tidak berlaku lah, tidak berlaku hadirat dalam keluarga kita. Kemudian ada satu cerita ni nak mengingatkan siapa-siapa yang ada Facebook, Twitter ke, WhatsApp ke, hadirin hadirat, kisah ini, kisah perceraian, bagi saya sangat menyenyak hati lah. Wanita ini hadirin hadirat, dia anak lima. Kemudian wanita ini hadirin hadirat, dia ada apa? WhatsApp, dia masuk WhatsApp, Facebook ni apa semualah. Satu ketika jumpa pak awal lama. Bila mana jumpa pak awal lama ni, kalau dilayan hadirin hadirat jadilah. Kalau tak dilayang, dia tak jadi apa-apa. Dilayang benda tu. Bila mana dilayang benda tu, Ustaz, apa yang berlaku, dia sanggup bercerai, minta cerai daripada suami dia. Mana dia? Lari dengan bekas Pak Ur, sekolah rendah ke sekolah menengah saya tak tahu.
Lari, tinggalkan anak 5, tinggalkan suami. Jaga-jaga tuan-tuan ya. Siapa yang ada tu apa semua. Mungkin tuan-tuan jumpalah hadirat siapa yang ada pakwa dulu-dulu ke, makwa dulu-dulu ke. Tak mustahil. Hadirin hadirat jumpa, tanyalah apa khabar, anak berapa. Hadirin hadirat, tak payahlah ingat cerita-cerita lama tu. Hadirin hadirat, jaga-jaga tuan-tuan. Itu baru lagi lah kes tersebut berlaku. Hadirin hadirat, saya yang bagus saya ceritalah kat tuan-tuan sebagai pengajaran, beringat-ingat. Hadirin, rasa macam-macam je, tak yakin dengan diri kita sendiri. Aku bahaya. Kalau aku jawab ni Jahannam aku, tak payah jawab. Fikir dulu, perlu ke tak perlu. Tak perlu, tak payah. Hadirin, tak perlu, tak payah. Hadirin, walaupun teringat ni, nak tanya juga ni, kenapalah kamu tinggalkan abang apa, tak payah. Ngaruk je tuan-tuan ya. Itulah ceritanya. Saya minta maaf ada bahasa yang terkasar. Qul ma sami'tum astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi